Kalau saya boleh kongsi satu kisah kan, sahabat-sahabat Nabi SAW yang pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang berlaku di musim panas. Tuan-tuan yang biasa duduk di negara Arab, musim panas, musim buah kurma mengeluarkan hasil. Orang kutip buah masa tu, orang makan buah masa tu. Musim panas. Jadi the best thing to do musim panas, duduk rumah, tidur. Ataupun kutip buah. Perang musim panas ni orang tak mau. Travel musim panas ni gila tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa travel di tanah Arab, suhu kita feel tu sampai 52, 54. Rasa 52, 54. Naik kereta tak rasa lah kena aircon. Tapi kalau naik motor musim panas memang azab lah. Jalan tak apa, jalan ada angin yang kena berhenti kat traffic light. Sakit. Bau peluh-peluh. Bulu kaki sikit lagi nak terbakar. Tapi tak terbakar lah. Sikit lagi nak terbakar. Panas gila. Suhu 52, 54. Musim panas. Jalan sekejap je, engine temperature dah tinggi. Masa perang Tabuk. Nabi pun nak pergi lawan dengan Rom. Nabi siapkan para sahabat untuk pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang pemisah antara Muslim dan munafik. Sebab dia sangat susah. Munafik ada yang pergi buat kacau, ada yang tak pergi. Tak mau pergi, dia duduk di Madinah, tak mau pergi langsung. Di kalangan yang tak mau pergi ni, ada seorang sahabat Nabi SAW, Ka'ab bin Malik. Dia tak pergi juga. Tapi dia tak pergi, bukan sebab munafik yang malas pergi perang, yang takut pergi perang. Sebab yang takut nak pergi perang. Tapi Ka'ab bin Malik, ini nak kata Allah Ta'ala nak uji dia. Allah uji dia dengan perasaan malas. Lambat prepare. Orang dah pergi siap perang, dia kata lah esok boleh pergi kot, boleh dan prepare pergi esok. Orang dah siap-siap perang. Nabi dah iklan dah kita nak keluar pergi lawan dengan Rom. Dia duk tunggu, akhirnya hari kedua, orang duk prepare, dia buat tak tahu lagi. Dia kata esok boleh prepare lagi. Sampailah akhirnya cukup beberapa hari, Nabi pun jalan dengan sahabat. Sampai Nabi jalan, dia pun fikir, boleh kot, nanti boleh kot. Prepare pelan-pelan, susun barang pelan-pelan. Macam kita lah setengah orang perangai kan. Kita simpan beg pelan-pelan, susun satu baju, check 2, 3. Mana satu singlet nak bawa? Yang ni ke? Yang satu lagi duk fikir, bawa lah. Mana satu nak bawa? Beg kecil ke beg besar? Cukup dak baju 5 helai ke nak 6 helai? Fikir, susun pelan-pelan. Akhirnya dia pun dah siap. Pergi-pergi tengok tentera dah jauh. Dan yang tinggal di Madinah hanyalah orang munafik sahaja. Ka'ab bin Malik. Akhirnya baru dia sedar, ya Allah tak boleh pergi dah. Seorang-seorang jangan jalan. Masa padang pasir orang tak jalan lah seorang-seorang. Jarang Abu Khaythamah jalan seorang-seorang sebab dia miskin, unta dia pun jalan pelan, dia pergi seorang-seorang. Tapi pilihan yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik, dia tertinggal. Ada orang call lah Ustaz. Dia pun tak pergi ke perang Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi tak sedar aku tak ada kat perang Tabuk. Sampai di Tabuk, Nabi tanya mana Ka'ab bin Malik? Para sahabat kata dia tak mai. Ada sebahagian orang Ansar, Bani Salamah kata, mungkin dia seronok kot. Baju yang elok-elok boleh pakai, binatang tumbuh-tumbuhan mengeluarkan hasil, dia ambil hasil tu. Orang kata dia seronok lah, layan harta dia, sebab tu dia tak mai. Nabi SAW diam. Mu'adh bin Jabal, saya ingat dia kata tak. Yang kami tahu, ma'alimnahu illa khair. Ya Rasulullah, yang kami tahu tentang Ka'ab bin Malik ni baik saja. Tak ada benda tak baik yang kami tahu. Tiba-tiba ada orang datang dari jauh. Kata Ka'ab bin Malik, dia cerita. Orang datang daripada jauh. Nabi kata, kun Abu Khaythamah. Aku harap yang datang ni Abu Khaythamah. Nabi SAW ni ada beberapa orang yang Nabi suka, orang kanan, yang Nabi suka kewujudan mereka. Nabi suka dia dapat hadir, antaranya Abu Khaythamah. Sebab Abu Khaythamah ni orang miskin, unta dia slow. Dia tak mampu nak mai. Nabi tahu dia tak mampu nak mai. Tapi dia bersungguh-sungguh, usaha nak mai. Bila ada orang jalan daripada jauh seorang-seorang, Nabi kata, kun Abu Khaythamah. Aku harap dia lah yang mai. Dan Abu Khaythamah mai betul-betul. Dia pun pergi perang Tabuk, settle, tak jadi perang, dapat harta sebagainya, balik ke Madinah. Apabila balik ke Madinah, kata Ka'ab bin Malik, kebiasaan Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi tak akan balik rumah. Nabi pergi ke masjid, Nabi akan solat 2 rakaat. Nabi solat di masjid 2 rakaat dan para sahabat datang solat di masjid. Dia duduk di masjid dengan Nabi. Ketika itu datang semua orang yang tak pergi perang. Mereka datang. Seingat saya salah seorang Abu Lubabah yang tak pergi kot. Dia ikat badan dia di tiang masjid. Dia ikat di tiang masjid. Dia kata dia tak akan bebaskan diri dia sampai Nabi bebaskan dia. Itu cerita lain lah. Dia ditangguhkan 7 hari baru Nabi lepas ikatan dia. Itu satu hal. Datang orang munafik seorang-seorang. Ni saya nak cerita tadi tuan-tuan. First, malas tu kesalahan kita. Dan kadang-kadang kita diuji sebagaimana ujian ni berlakulah kepada Ka'ab bin Malik. Apa ujian yang berlaku? Di antara 2 persimpangan. Tengok orang-orang di depan dia, apa yang berlaku? Para munafikin pergi jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, pasal apa tak pergi perang? Oh, ada masalah, sakit. Okey, dah pergi. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Atas kelemahan itu, kamu jalan. Mai seorang lagi, pasal apa tak pergi perang? Adik-beradik sakit, keluarga sakit, tinggal sakit, kalau mati ke apa, susah nak kena jaga. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu, jalan. Mai seorang lagi, pasal apa tak pergi perang?
Tak boleh, tak nak pergi perang tu tiba-tiba alasan macam-macam. Dan setiap yang memberi alasan munasabah, Nabi SAW akan doakan dia. Nabi doakan dia apa? Pergilah, Allah ampunkan. Nabi senyum macam biasa aja. Kita kalau duduk di tempat tu kan, apa kita nak buat? Nak kelentong ke nak cakap jujur? Apa kita nak buat? Ini ujian ni, nak kelentong ke cakap jujur? Semua orang di depan kita bagi alasan, mau munasabah, masuk akal, jalan. Apa nak buat? Bayangkan kalau kita duduk dalam situasi tu. Ini bukan tipu biasa tau. Ini Nabi. Goreng biasa tak apalah. Cikgu sekolah tanya, pasal tak main kelas malam. Mata sakit mata merah. Hari ni pasal apa okey? Mana saya tahu semalam merah, hari ni okey nak buat macam mana kan? Cikgu sekolah kita boleh lah kencing dia kan. Kita tipu ke kita tak tipu sama lah. Depan Nabi. Ka'ab punya fikir-fikir, semua orang sebelum dia yang bagi alasan terlepas. Dia pun tanya-tanya adik-beradik dia, konsult macam-macam. Ka'ab ni pandai debat. Dia pandai bagi alasan. Kalau nak cakap buat orang yakin, memang kehebatan dia. Ni 3 orang di kalangan sahabat Nabi yang pandai bermain kata-kata. Ka'ab bin Malik salah seorang, Abdullah bin Rawahah salah seorang, dan yang paling pakar di antara mereka adalah Hasan bin Thabit. Ni 3 orang pemidato Nabi SAW. Ka'ab salah seorang. Di antara mereka bertiga, Ka'ab diuji dengan ni ujian dia. Hasan bin Thabit ada ujian juga, dia termasuk salah seorang yang telah terlibat dalam fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kena sebat 80 kali. Hasan bin Thabit. Dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Tak ada kes, fighter. Dia fighter dan juga orator yang baik. Meninggal dunia dalam perang. 3 orang sahabat Nabi. Dalam mereka 3, yang paling power adalah siapa paling power? Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik ataupun Abdullah bin Rawahah? Siapa paling power? Siapa paling power? Abdullah paling power di medan perang. Ka'ab power bercakap-cakap, tapi yang paling power bermain kata Hasan bin Thabit. Itu kepakaran dia. Diriwayatkan bila dia cakap, para sahabat sebut bila dia cakap seolah umpama malaikat meniupkan ucapan dia. Ucapan dia memang power, memang dia paling hebat. So Ka'ab bin Malik, aku boleh debat, dia kata, aku boleh bagi alasan. Dia pergi di depan Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, kalau aku berdiri di hadapan selain daripada engkau, di kalangan pemimpin dunia, aku pasti akan bagi alasan membebaskan diri aku. Laqad u'titu jadalan, aku ada kemahiran untuk berdebat. Tapi ya Rasulullah, kerana aku berdiri di hadapan engkau, kalau aku bagi alasan, engkau boleh lepaskan aku. Allah akan khabarkan kepada engkau tentang apa yang aku buat ni alasan, aku akan dihukum. Jadi aku ambil risiko. Kata Ka'ab bin Malik, aku jujur, bagi tahu jujur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tak adalah waktu dalam hidup aku lebih mudah daripada sekarang. Dan tak pernah dalam hidup aku ada 2 kenderaan. Melainkan ketika ni. Ketika ni je yang aku ada 2 kenderaan. Macam kat luar ni. Abang Latif, satu saya nampak Harley, satu lagi ES5. Ada 2 motor lah, kereta tak masuk lagi. Harley satu, ES5 tu ujung tu. Baik. Ka'ab kata, ya Rasulullah, tak ada detik lah hidup aku ada 2 kenderaan, melainkan lah ni je aku ada 2 kenderaan dan aku paling mudah. Tak ada alasan untuk aku tak pergi, melainkan aku sendiri yang malas. Tengok ni gentleman. Depan dia semua bagi alasan, semua Nabi minta ampun untuk mereka, dia kata tak ada alasan ya Rasulullah, aku pergi memang tak ada sebab lain melainkan malas. Ini bermula detik ujian kerana dia jujur. Detik ujian dia bermula. Nabi dalam riwayat disebutkan Ka'ab kata fatabassama tabassuman mughdiban. Nabi senyum dengan senyuman yang marah kepada aku. Nabi kata fa amma hadha faqad qala al-haq. Ataupun fa huwa sadiq atau kama qala, maka orang ni dia cakap jujur. Okey. Jalan. Nabi tinggalkan jalan-jalan. Nabi marah. Nabi tengok dengan alasan macam nak bayangkan tak boleh lah. Tapi macam kita, kalau kita bayangkan kita pergi bagi alasan tak pergi kerja kat bos, macam mana tak pergi kerja semalam? Saja malas tak ada apa. Jujur kan? Tapi jujur ni jujur yang betul. Nabi menunjukkan kemarahan. Hang boleh tak main perang sebab malas? Jalan. Tapi Nabi sebut, yang mana orang lelaki ni dia cakap jujur. Ka'ab bin Malik, dia pun jalan, patah balik. Masih berbolak-balik. Fikir, macam mana orang lepas aku semua Nabi senyum macam biasa? Nabi kata kat mereka, Allah ampunkan kamu pergi. Aku cakap jujur, aku kena tekanan. Nabi marah kat aku. Tengok muka Nabi, riak wajah Nabi SAW, Nabi marah. Kata Ka'ab bin Malik, dia jumpa kawan-kawan di sebelah. Orang pun kata kat dia, bagi alasan. Ka'ab patah balik pergi habaq kat Nabi. Ya Rasulullah, tadi tu saya melawak ya. Macam saya ada alasan. Orang beritahu kat dia, pergi balik, tolong beritahu kat Nabi, tadi melawak ya Nabi. Sebenarnya saya ada alasan. Tadi saja nak test Nabi marah ke tak. Orang kata kat dia, pergi patah balik, bagi alasan.
Ka'ab berfikir, aku nak patah balik ke tidak? Dia berbolak-balik, nak pusing balik jumpa Nabi ke tidak? Nak pusing ke tidak? Muka Nabi muka marah. Ka'ab bertanya kepada orang di sekeliling dia, ada orang yang macam aku, sama macam aku? Cakap yang Nabi marah. Dia berkata ada. Apa nama? Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin apa? Murarah bin Rabi'. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Dua orang. Ka'ab kata, ini dua orang yang besar. Dua orang ni adalah orang yang orang yang mulia, ada kedudukan syahidah Badran. Mereka hadiri perang Badar. Kalau depa boleh bersabar, aku pun kena bersabar juga. Depa pun sama tuan-tuan. Hilal ni orang tua, tak larat kena ada bini dia mai tolong uruskan hidup dia. Tapi pi di depan Nabi kerana nilai kejujuran, ya Rasulullah, aku tak ada alasan. Tiga orang yang terpilih. Diriwayatkan bila Nabi kata, okey, tinggalkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat mula-mula kepada mereka, wa akharuna marjuna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan orang-orang yang lain selain daripada munafik, dalam Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keburukan munafik, memberi ancaman kepada munafik. Allah sebut wa akharun, ada orang-orang yang lain marjuna li amrillah, murjauna li amrillah, mereka nak keampunan Allah, mereka nak urusan Allah tetapkan kepada mereka, Allah bagi kepada mereka. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Sama ada Allah mengampunkan mereka ataupun Allah mengazab mereka. Tergantung, tak tahu keadaan mereka, mana satu yang betul. Dan apabila ayat tu diturunkan, selepas tu Nabi SAW arahkan para sahabat, ni ancaman yang betul ni. Sebab cakap jujur, Nabi arahkan para sahabat, pulaukan mereka bertiga. Jangan cakap dengan mereka. Sebab urusan mereka tergantung. Tak tahu Allah nak ampunkan mereka, tak tahu Allah nak hukum mereka. Mereka dipulaukan 50 hari. 50 hari tak ada siapa bercakap dengan mereka. Ka'ab bin Malik kata, aku pergi ke masjid. Sebab Murarah dan juga Hilal, dua-dua ni orang tua. Mereka tak pergi masjid. Mereka duduk di rumah sahaja. Isteri mereka khidmat kepada mereka. Aku pergi ke masjid tiap hari, kata Ka'ab. Aku jumpa Nabi SAW. Aku bagi salam kepada Nabi SAW. Dan aku lihat bibir Nabi. Nabi jawab ke tidak? Nabi diam, tak cakap dengan dia. Aku duduk dekat dengan Nabi SAW, nak bagi Nabi rasa kewujudan aku. Aku perasan Nabi tengok aku. The moment aku kalih tengok Nabi, Nabi alih ke arah lain. Sampai begitu. Ka'ab jumpa dengan Abu Qatadah, sepupu dia. Jumpa Abu Qatadah. Abu Qatadah tak layan dia, tak cakap dengan dia. Ka'ab kata, hang tahu tak, inni uhibbullah wa rasulah. Hang tahu tak, aku cintakan Allah dan Rasul. Abu Qatadah tak cakap apa, jalan, tinggal dia. Begitu cabaran. Bayangkan, kerana jujur, dia kena uji sampai macam tu. Cukup 40 hari, Nabi SAW arahkan sahabat, pergi habaq kat mereka 3 orang, pisahkan mereka dengan isteri mereka. Orang main beritahu ke Ka'ab, Nabi arahkan kamu bertiga, hang, Hilal dengan Murarah, tiga-tiga pisah dengan isteri masing-masing. Isteri suruh balik. Bini Hilal pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, laki aku ni tua, tak boleh buat apa pun. Dia tak larat nak buat kerja sendiri. Aku kena buat khidmat kepada dia. Nabi kata, tak apa, hang boleh duduk, khidmat saja, jangan bersama dengan dia. Bini Hilal kata, memang dia pun tak ada apa. Dia hanya menangis sahaja. Semenjak hari, dia dipulaukan oleh orang ramai. Orang beritahu ke Ka'ab, pergi jumpa Nabi SAW, minta izin, suruh bini hang stay dengan hang lah. Tak payah balik rumah dia sendiri. Nabi SAW pesan begitu, minta izin. Mungkin ada exception punya case, sama macam Hilal. Ka'ab kata tak boleh, aku muda, aku segan nak pergi cakap dengan Nabi SAW. Dan dia pun kekal lah begitu. Kekal, bini dia pun balik rumah bini dia. Nabi perintahkan jangan talakkan, tapi pisahkan isteri. 40 hari, tak ada siapa cakap dengan dia. Selepas tu datang rombongan daripada Rom. Raja Ghassan hantar surat kepada Ka'ab, datang ke Madinah cari Ka'ab mana. Orang pun tunjuk pergi rumah Ka'ab, bagi surat. Ghassan tulis kepada dia. Ghassan ni pusat dia di Syam pada ketika itu, pemimpin Rom di Syam. Hang dipulaukan oleh Rasulullah, oleh Muhammad. Hang boleh join kami bagi hang semua kemuliaan. Orang seperti kamu tidak layak mendapat layanan begini, datang kepada kami. Ka'ab pun dia ambil surat tu, dia bakar. Dia buang surat tu, dia bertahan. Sampai hari ke-50. 50 hari dipulaukan oleh keseluruhan kota Madinah. Tak ada siapa cakap dengan mereka. Bini mereka dipisahkan daripada mereka. Sehinggalah pada satu hari, lepas main subuh, Ka'ab dia mendengar suara daripada langit yang kata, Abshir, terimalah khabar gembira. Terimalah khabar gembira. Dan pada ketika itu Ka'ab rasa, okey, Alhamdulillah, Allah bagi ruang, Allah bukakan kepada dia segala keperitan yang dia tanggung selama ni. Nampak tak tuan-tuan, macam mana sabar
Dan dengan kesabaran itu Allah bagi ganjaran yang ni. Sebelum cerita pasal ganjaran, sebelum nak dapat ganjaran, dia punya susahnya, peritnya kesabaran mereka diuji. Dan Allah Ta'ala tak uji melainkan Allah tahu kemampuan mereka. Allah nak angkat orang tu kan, sebelum Allah angkat, Allah pastikan dia berdepan dengan ujian dulu. Hang boleh pas ujian, hang terangkat. Kalau hang tak boleh pas ujian ni, hang duduklah di bawah ujian tu dia datang. Ka'ab ada banyak option untuk sesat, untuk ikut jalan yang salah, tapi dia setiap option itu di-dismiss, ditolak. First, boleh ke tak boleh tipu Nabi? Boleh, tapi dia tolak option tu. Yang kedua, boleh ke tak boleh nak minta duduk dengan isteri dia, tipulah kata dia tak larat. Dia tolak option tu. Yang ketiga, dapat surat daripada Raja Rom. Tinggal Muhammad, mai duduk dengan kami bagi ke hang segala kesenangan. Dia tolak option tu. Sabar, punya sabar. Akhirnya, selepas 50 hari baru Allah bagi jalan keluar dekat dia. Dan kerana kesabaran itu Allah turunkan ayat kepada mereka. Spesifik untuk mereka bertiga. Ka'ab, Hilal dengan Murarah. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Dan kepada 3 orang yang mana tak pergi perang. 3 orang ni spesifik, bayangkan nak dapat kemuliaan ni, ayat turun kepada 3 orang, kemuliaan ni tak main senang-senang tau. Dan ayat turun, nilai dia bukan macam sultan bagi datuk kat kita, tak, yang tu senang lagi. Yang tu senang walaupun susah kadang-kadang. Dia punya check, criminal check apa semua. Dapat tu satu negeri lah yang hormati kita, ataupun satu negara yang lah hormati kita. Kalau sultan bagi kita Datuk Seri, Agong bagi kita Tan Sri, satu negara lah hormati kita. Tapi nama mereka 3 orang disebut ayat Al-Quran wa ala thalathah. 3 orang ni sampai kiamat, orang kan setiap kali tuan-tuan nak khatam Quran kena lalu ayat ni. Dan bila kena lalu ayat ni, mereka mendapat pujian tu. Ini bukan pujian kecil-kecil. Pujian yang seluruh alam daripada zaman Nabi sehingga ke hari kiamat akan sebut wa ala thalathatal ladzina khulifu. Faham? Nak dapat tu punya susah nak dapat. Sabar yang tinggi. Akhirnya Allah turunkan ayat kepada 3 orang yang tak pergi perang. Sehinggalah dunia menjadi sempit kepada mereka dan jiwa mereka menjadi sempit. Ketika tu tuan-tuan nak abang kata betapa besarnya jiwa mereka, rupa-rupanya Allah Ta'ala acknowledge apa yang mereka rasai. Allah uji mereka 50 hari dalam kesempitan sehingga dunia dan jiwa mereka menjadi sempit. Allah rakamkan kesulitan itu dalam Al-Quran. Sehingga dunia menjadi sempit kepada mereka. Dan juga jiwa mereka menjadi sempit. Dan sehingga mereka merasakan tidak ada jalan keluar melainkan kembali kepada Allah sahaja. Tak ada jalan lain. Kemudian Allah mengurniakan kepada mereka taubat. Ka'ab pergi jumpa Nabi SAW ketika itu. Jalan pergi jumpa Nabi. Nabi suruh panggil dia. Jalan jumpa Nabi. Masa dia jalan, dia kata, inilah kali pertama aku melihat Nabi SAW senyum kepada aku dengan senyum yang gembira. Nabi kata, abshir bi khairi yawmal ladhi marrat bika mundu waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, terimalah khabar gembira hari yang terbaik yang datang dalam hidup engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Nabi Ka'ab tanya, ya Rasulullah, aminka au minallah? Ya Rasulullah, pengampunan ni engkau kah yang bagi dekat aku sebab tak tahan 50 hari kami duduk bertahan begini, engkau bagi dekat kami kah daripada Allah? Nabi kita tak, ini bukan daripada aku, ini daripada Allah. Ayat tu yang disurunkan dalam surah Taubah kepada mereka. Ka'ab kata, aku berjanji mulai hari ni aku takkan tipu dah, walaupun sekali. Ka'ab kata, di antara aku punya nazar, aku akan sedekahkan semua harta aku. Nabi kata 1/3 cukuplah. Bila Ka'ab cerita, masa dia dah tua dah, dia dah buta, dia dah tua tak nampak, dia cerita kat anak dia. Cerita ni. Kata Ka'ab, daripada peristiwa itu sehingga ke detik ini, aku tak pernah tipu sekalipun dalam hidup aku. Dan nanti aku harap begitulah keadaan aku sehingga aku menghadap Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jujur, ujian yang berat, dan di sebalik ujian tu Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan dia.